Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Profesor Madya, Dr. Narazima binti Zakaria dan Dr. Rohayati binti Junaidi. Saya Saidah Afika binti Burhan memegang nombor matrik D20172080847 mengambil kursus PSS 3153 Sastera Antarabangsa. Dengan itu, saya telah memilih sebuah karya novel yang bertajuk Sherlock Holmes, Sumpahan Empat Sahabat. Buku ini merupakan karya Arthur Conan Doyle, pengkarya barat dan diterjemah oleh Imran Yusof, diterbitkan pada tahun 2011. Sebelum saya pergi jauh, saya ingin memberitahu tentang siapakah Sherlock Holmes ini yang dikatakan di dalam buku-buku yang telah dihasilkan oleh Arthur Conan Doyle. Sherlock Holmes merupakan detektif fiksyen terkenal pada akhir kurun ke-19 dan awal kurun ke-20. Dia mula dikenali dalam dunia penerbitan pada tahun 1887. Sherlock Holmes adalah watak ciptaan penulis dan doktor perubatan kelahiran Scotland, Sir Arthur Conan Doyle. Holmes terkenal kerana kebolehan luar biasanya menyelesaikan kes-kes yang sukar. Sinopsis Sumpahan Empat Sahabat. Kisah ini mengisahkan penyiasatan satu pembunuhan di kota London. Sherlock Holmes, detektif perunding yang dibantu oleh rakannya Dr. John Watson, membongkar pembunuhan di Pondicherry Lodge serta kehilangan harta karun yang berasal dari Agra, India. Pembunuhan Captain Morstan yang begitu rahsia berkait rapat dengan kes kehilangan harta karun serta penceroboh yang diiringi oleh orang yang berasal dari Kepulauan Andama. Penyiasatan ini membongkar kisah betapa setianya empat sahabat ataupun empat rakan kepada perjanjian dan sifat tamak halauba manusia terhadap harta kekayaan. Kisah bermula semasa peristiwa pemberontakan warga India terhadap penjajahan Inggeris dan berakhir dengan adegan kejar-mengejar menggunakan bot laju di Sungai Thames, London. Antara kritikan yang digunakan bagi mengkritik buku ini adalah kritikan teguran. Pada bab 12 buku ini, Jonathan Smoll yang merupakan salah seorang daripada empat sahabat yang menceritakan bagaimana sumpahan empat sahabat ini boleh berlaku. Sumpahan ini berlaku semasa pemberontakan warga India terhadap penjajah Inggris di kota Agra, India. Ketika pemberontakan itu, Jonathan Smoll menceritakan orang berkulit putih dilayan buruk oleh orang yang berkulit hitam. Dapat dilihat penulis menggunakan bahasa yang bersifat perkauman terhadap budaya warna kulit. Selain itu, bagi pendapat saya, buku ini tidak sesuai dibaca oleh remaja yang berumur 18 tahun ke bawah kerana terdapat adegan keganasan dan pembunuhan puak India terhadap penjajah Inggris yang memperlihatkan isu sensitif yang tidak baik bagi peringkat umur remaja kerana takut terpengaruh dengan tingkah laku yang tidak baik. Sehubungan dengan itu, pada akhir bab ini saya dapat kaitkan dengan teori New Historisme kerana mempunyai ciri-ciri penulisan teks yang berkait langsung dengan ideologi pengarang dan pemahaman pengarang terhadap sejarah. Ini dapat dilihat apabila penulis menceritakan tentang kewujudan harta karun di Agra dan tulisan dalam bahasa Sanskrit yang digunakan dalam teks selain menceritakan sejarah tentang pemberontakan orang India terhadap penjajahan Inggris. Kelebihan yang amat ketara dalam buku ini ketika babak empat orang sahabat yang bersumpah setia menyimpan serta menjaga harta karun tersebut dengan baik lalu membahagikan secara sama rata. Kesetiaan dalam persahabatan dan amanah yang perlu dijaga dengan baik ditonjolkan oleh penulis dalam buku ini, memperlihatkan nilai moral amat diperlukan dalam diri seseorang individu. Dapat juga saya kaitkan dengan teori moral yang mana karya kesusasteraan haruslah memancarkan nilai-nilai moral yang murni berisi dengan pengajaran untuk kebaikan kehidupan, mendukung kemuliaan dan kebaikan. Seterusnya, kritikan penganalisisan. Penganalisisan bermakna menyelidik sesuatu karya untuk mengetahui keadaan yang sebenar, termasuklah menentukan kedudukan,
prestasi atau pencapaian. Kritikan penganalisisan bermaksud pengkritik meneliti dengan mendalam sesebuah karya sastera untuk mendapatkan beberapa maklumat tentang pemikiran, tema, persoalan, teknik penceritaan bagi menentukan karya sastera. Di sini saya meneliti tentang pemikiran-pemikiran yang wujud dalam buku ini. Antara pemikiran yang dapat dikenal pasti adalah saintifik dalam menyelesaikan sesuatu perkara. Dalam karya ini, ia banyak memperlihatkan bagaimana kita perlu menyelesaikan sesuatu atau mengaturnya dengan strategik. Seperti Holmes, seorang yang sangat teliti dalam penyiasatan sehingga berjaya menyelesaikan kes pembunuhan yang misteri. Selain itu, pemikiran yang wujud dalam buku ini adalah pemikiran pendidikan tidak formal di mana Sherlock Holmes menasihati Dr. Watson dengan mengatakan perkara yang paling utama sekali adalah kita tidak boleh membiarkan penilaian kita dipengaruhi oleh ciri-ciri pribadi. Nasihat ini diberikan kepada Dr. Watson kerana beliau jatuh cinta dengan seorang wanita yang terlibat dengan kehilangan harta karun tersebut. Oleh itu, Sherlock Holmes menasihati Dr. Watson agar emosinya tidak bercampur dengan penilaian rasional terhadap kes pembunuhan dan kehilangan harta karun tersebut. Kritikan seterusnya adalah kritikan penilaian. Kritikan penilaian bermaksud pengkritik menilai sesebuah karya sastera melihat dari segi isi atau mesej yang hendak disampaikan. Dalam karya ini, mesej dapat dilihat sewaktu Jonathan Small ditangkap, segala rahsia dan persoalan telah terjawab dan tekaan detektif Sherlock Holmes tepat. Jonathan mula menceritakan kisah hidupnya dan bagaimana ia berjaya memiliki harta karun tersebut. Sebelum 4 sahabat itu memiliki harta karun tersebut, mereka sebelum ini telah hidup sangat susah. Jonathan sebelum ini merupakan seorang askar, namun khidmatnya tidak lama kerana dia telah melakukan kesalahan yang sangat besar semasa khidmatnya dalam bidang tentera, iaitu dia telah berenang di sungai Ganges, India. Waktu itu, ketika dia sedang berseronok berenang di sungai, sebelah kakinya telah digigit buaya hingga hancur sampai ke lutut. Nasib dia sangat baik kerana pada waktu itu komandan pun turut berenang ketika itu. Disebabkan peristiwa itu, dia tidak mampu lagi untuk berkhidmat dalam bidang tentera dan terpaksa menggunakan kaki kayu. Di sini jelas tergambar Jonathan seorang yang sangat tabah. Selain itu, dia juga seorang yang tak pernah putus asa dan semangat tinggi. Tidak lama kemudian, India telah diserang dan berlaku pertempuran dan pembunuhan Abel White. Waktu dia melarikan diri itu, dia terserempak dengan kumpulan Sikh. Waktu itulah Sikh menawarkan 1/4 harta karun kepadanya jika ia turut dalam kumpulan itu. Dalam novel ini banyak menceritakan dan menekankan sifat tamak haloba pada harta kekayaan hingga sanggup melakukan pembunuhan kerana harta sanggup membunuh sahabat dan saudara mara sendiri.